Kisah kacang yang boleh bercakap. Pada suatu ketika dahulu di sebuah kerajaan, terdapat seorang pemuda yatim piatu yang kehilangan kedua-dua bapa dan ibunya. Sejak kecil, dia tidak mempunyai saudara mara yang tinggal dan tinggal sendirian di sebuah pondok kecil dengan sederhana. Walaupun harus menghadapi kesusahan, dia tidak menyerah kepada takdir. Sebaliknya, dia membesar menjadi seorang pemuda yang kuat dan penuh dengan tekad. Dia mempunyai cinta yang mendalam terhadap pokok dan tumbuhan dari semua jenis, jadi dia menanamnya di sekitar rumah. Mam Tatchin menjadi taman yang indah dan menakjubkan. Pada suatu hari, dia menemui sebuah beg kain kecil yang di dalamnya terdapat sebiji kacang dan sepucuk surat yang merupakan pesanan terakhir daripada bapa yang telah meninggal dunia. Anak kesayangan ayah, kacang ini adalah barang penting yang ibumu berikan kepada ayah sebelum dia pergi. Dan ketika ayah hampir demi mengiktinya ke alam akhirat, ayah minta kamu baca surat ini. Ayah ingin kamu tanam biji kacang ini. Suatu hari, apabila kamu menghadapi kesulitan, ia pasti akan membantu kamu. Dengan kasih abadi dari ayahmu. Ayah, ibu, Beta berterima kasih banyak. Walaupun kalian berdua telah meninggalkan Beta, Beta tidak akan pernah melupakan kasih sayang yang besar dari kalian. Beta bersumpah akan menjalani hidup dengan bermaruah dan menjadi seseorang yang kalian berdua banggakan. Kemudian, lelaki yatim itu menanam biji kacang tersebut. Keesokan harinya, biji kacang itu tumbuh dengan cepat, berbeza sama sekali daripada tumbuhan lain. Sungguh menakjubkan. Mengapa pokok ini boleh tumbuh begitu cepat hanya dalam satu malam sahaja? Dan mengapa ayah dan ibu memilih untuk memberikannya kepada aku? Mungkin di sana ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, atau tidak? Sewaktu dia bercakap, kacang itu memancarkan cahaya terang dan mula berkata kepada pemuda itu, Terima kasih banyak kerana menanam saya, membuatkan saya dapat melihat dunia ini buat kali pertama. Oh, aku sahabat yang kalewas. Awak adalah kacang yang boleh bercakap. Tapi aku masih tertanya-tanya, mengapa ayah dan ibu memberimu kepadaku? Adakah kamu mempunyai keistimewaan? So, uscien cisa lain. Adakah Tuan tidak tahu? Saya bukan kacang biasa. Saya boleh menjadi kawan dan pembantu Tuan kerana Tuanlah yang memberikan kehidupan kepada saya. Betulkah begitu? Saya tak benar sepenuhnya. apabila mengetahui bahawa kacang itu mempunyai sihir, pemuda itu mula menjaganya dengan penuh perhatian dalam kerajaan yang sama itu. Terdapat seorang raja yang bijaksana dan mempunyai seorang puteri yang sangat cantik. Pada suatu hari, puteri berhasrat untuk keluar dari istana bagi menenangkan hati, lalu memohon kepada ayahandanya. Ayahanda, bolehkah Patik memohon izin untuk keluar dari istana seketika? Patik berasa sangat bosan. Lihatlah, anak kesayangan ayah, pergilah. Tetapi kembalilah dengan segera dan berhati-hatilah. Askar, ikuti dan jaga puteri kita dengan selamat. Dengan titah raja, Patik akan melaksanakannya dengan penuh kesetiaan. Kemudian puteri pun keluar dari istana, memandang pemandangan indah di sekeliling dan dengan takdir bertemu dengan pemuda yatim piatu itu. Oh langit, adakah wanita secantik ini benar-benar wujud? Aku tidak pernah melihat sesiapa yang begitu cantik sebelum ini. Salam Tuan, Beta adalah puteri dari negeri ini. Bolehkah Beta bertanya sedikit kepada Tuan? Ampun tuanku, jika tuanku ingin bertanya sesuatu, Patik sedia menjawab dan memberikan bantuan sebaik mungkin. Ada apa-apa yang Patik boleh bantu tuanku? Ini adalah kali pertama saya datang ke kawasan ini. Adakah anda tahu jika ada tempat yang indah berdekatan? Ampun tuanku, Patik maklum, tempat yang paling indah terletak tidak jauh dari sini. Ini adalah taman yang hamba tanam dengan sepenuh hati. Mohon izin untuk membawa tuanku melihatnya. Pemuda itu kemudian membawa puteri ke taman botani. Isian dipalihur dengan penuh kasih sayang. Sasi soka kani sebuah. Tempat ini adalah taman beta. Mohon perkenan, bagaimana pandangan tuanku? Oh, cantiknya. Penuh dengan pelbagai jenis tumbuhan dan warna yang memukau. Beta sangat berpuas hati di sini. Jika tuanku berkenan, hamba sangat gembira. Segala usaha hamba tidak sia-sia. Bolehkah saya meminta izin untuk bertanya satu perkara? Sila bertanya apa sahaja. Mengapa Tuan suka menanam bunga-bunga ini? Ampun tuanku puteri, semua ini adalah cinta dalam hati hamba sejak kecil dan juga merupakan hasrat ibu bapa hamba ketika mereka masih hidup. Si Pambabi.
Maafkan saya tidak sepatutnya bertanya tentang hal pribadi seperti itu. Tuanku, perkara itu berlaku lama dahulu. Patik tidak merasa sedih. Hanya ada kenangan yang indah sahaja. Dan bolehkah saya kembali lagi di masa depan? Puteri akan datang berapa kali atau bila-bila masa pun, Beta sentiasa mengalu-alukan. Terima kasih banyak. Sekarang sudah mula sejuk, saya mohon diri untuk pulang dahulu. Hari berlalu hingga senja. Puteri pun kembali ke istana dengan penuh kasih sayang, tidak ingin raja merasa bimbang. Mengapa apabila berada dekat dengan puteri, masa berlalu begitu cepat? Hati saya merasai pelbagai perasaan. Saya harus pulang ke rumah dahulu untuk menenangkan hati. Pemuda itu pun pulang ke rumah dan kembali menjalani kehidupan sehariannya seperti biasa. Bulan-bulan berlalu, setiap pagi dia masih berharap agar puteri akan kembali walaupun hanya sekali. Namun sehingga kini baginda masih belum kembali. Pemuda itu pun berjalan ke sana, kemari berhampiran pokok kacang ajaib setiap hari. Tuan, berjalan ke sana kemari begini, saya jadi pening kepala. Apa yang berlaku? Jika Tuan ada sesuatu dalam hati, sila bagi tahu saya. Saya mungkin boleh membantu. Saya tidak pasti sama ada saya patut beritahu kamu tentang perkara ini. Jika Tuan tidak memberitahu saya, bagaimana saya akan tahu? Ia berkaitan dengan puteri. Baginda pernah bersabda akan datang, tetapi sehingga kini Baginda masih belum datang. Oh, saya faham sekarang. Anda memberi semangat kepada Baginda, bukan? Sukar untuk dijelaskan, rasa bimbang sangat dalam hati. Aku hanya ingin tahu sama ada Baginda selamat atau tidak. Baginda bertitah akan datang melawat, tetapi masih belum tiba. Mungkin kerana puteri sibuk dengan kerja. Cuba pergi ke istana. Itu adalah istana. Saya tidak boleh keluar masuk sesuka hati. Dan jika ingin masuk, saya tidak tahu bagaimana harus menjemput diri sendiri. Adakah Tuan ingin saya mencadangkan jalan? Bagaimana caranya? Terdapat sejenis nanas ajaib. Jika dipegang akan melihat apa yang hati rindukan. Oh, betulkah? Ada nanas ajaib seperti itu betul-betulkah? Betul, Tuan. Dan bagaimana saya akan mencarinya? Berikan 1 biji kacang kepada saya akan membawa Anda ke tempat di mana terdapat nanas ajaib itu. Kacang itu membawa lelaki muda ke tempat di mana nanas ajaib berkembang. Ini mungkin nanas yang kamu sebutkan, kan? Tolong simpan nanas ini dengan kacang ini juga ya. Tolong terimalah. Lelaki muda itu pun memetik nanas dan menukarnya dengan kacang. Kemudian kacang itu membawanya pulang dengan ajaib. Kacang, adakah sini benar-benar nanas ajaib? Betul. Sekarang peganglah ia dengan lembut dan bayangkan apa yang kamu ingin lihat. Pemuda itu menutup mata dan mengingat apa yang diinginkan. Tiba-tiba, dia melihat gambaran yang membuat hatinya hancur. Wahai jelitaku, tuanku hendaklah berpegang teguh. Ayahanda akan memanggil doktor yang paling mahir untuk membantu tuanku. Tidak, Ayahanda. Mungkin tidak perlu. Beta khawatir bahawa... Jangan cakap begitu. Tolong jangan sebut perkataan itu. Baginda adalah satu-satunya puteri ayah. Ayah akan bantu walau apapun kosnya. Apabila pemuda yatim itu melihat gambar itu, dia berasa sangat kecewa. Tidak sama sekali. Mengapa bahaya menimpa Baginda seperti ini? Apa yang berlaku kepada puteri? Baginda jatuh sakit teruk, bimbang tidak dapat bertahan hingga pagi. Terdapat epal ajaib yang mungkin dapat membantu Tuan. Pegang sebiji kacang untuk ditukar dengan epal penyembuh itu. Kacang ajaib membawa lelaki muda itu ke epal ajaib. Lelaki muda itu pun mengambilnya. Saya sudah ada epal, tetapi bagaimana untuk sampai ke istana tepat pada masanya? Saya boleh bantu, Tuan, tetapi tentang perkara apa? Tidak mengapa, hanya panjat ke atas batang saya. Saya akan bawa secepat mungkin. Kacang ajaib itu nampaknya akan menambah sesuatu. Tetapi pada masa itu, masa semakin berkurang. Setiap nafas puteri semakin lemah setiap saat. Beta sangat mencintai tuanku jika ada kehidupan seterusnya.
Aku ingin menjadi putri baginda sekali lagi. Jangan cakap begitu. Jangan berputus asa. Ayah tidak akan membiarkan kamu pergi begitu sahaja. Pada masa itu, lelaki muda itu tiba di bilik penjagaan putri di puncak pokok besar. Tuanku, mohon perkenankan Patik membantu putri. Dia memberikan epal itu kepada putri. Keajaiban berlaku. Putri pulih kembali, kesihatannya kembali kuat seperti dahulu. Oh, terima kasih Tuan. Saya sangat ingin kembali ke tempat indah Tuan. Tetapi saya sakit sehingga tidak dapat. Mohon, jangan bimbang lagi kerana yang lebih penting adalah tuanku sudah selamat. Ayah, adakah tuanku mengetahui sesuatu daripada pemuda ini? Ya, Ayahanda. Saat yang penuh keberuntungan, ayah berasa gembira melihat tuanku pulih kembali. Dan semua ini adalah berkat dari pemuda yang berbudi. Oleh itu, ayahanda akan meninggalkan upacara meminang kedua-dua puteri. Mohon perkenan mengikut titah diraja. Ya, terima kasih. Dan kemudian? Tenefon Boabo menjadi menantu raja. Kebaikan dan jasa seperti ini bukan hanya kerana kepribadian yang indah. Jika termasuk juga jasa dari kacang ajaib yang membantunya menyelamatkan putri tepat pada masanya, tetapi kacang itu telah mengorbankan nyawanya, berhenti selama-lamanya kerana telah menggunakan seluruh tenaga hidupnya untuk mengubah bentuk dirinya dan menghantar pemuda itu ke istana untuk membantu putri. Pemuda itu berduka cita hingga ke dasar hati kerana dia terharu dengan kebaikan dan sangat menyayangi kacang itu. Namun, berhampiran dengan batang kacang yang layu itu, dia menemui biji kacang terakhir. Dengan penuh hormat, dia menanam semula benih itu dengan harapan dan kepercayaan. Kemudian kehidupan bermula semula. Tamat cerita. Mula tamat